Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran tadabbur ringkas surah Ar-Rahman, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan memasuki keterangan ayat yang kedua, yang mana nota yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan agak berbeza bentuknya. Maksudnya sebelum ini saya serahkan nota dalam bentuk PowerPoint, tapi nota yang tuan-tuan dapat Ar-Rahman tu saya beri dalam bentuk wording, dalam bentuk word. Tapi jangan bimbang, apa yang ada dalam nota itu sama juga apa yang saya akan tunjukkan di dalam PowerPoint. Sebab tak dan saya nak masuk dalam PowerPoint ni, ada banyak urusan yang perlu diselesaikan, so agak lemah sedikit nguruskan masa, tak dapat nak siapkan. Tapi nota tu, itu yang kita akan gunakan. Saya dah buat lebih kurang 150 salinan. Siapa yang tak dapat, nanti kita akan buat salinan yang baru, insya-Allah. Okey, kita masuk kepada ayat yang kedua. Dalam nota yang bercetak, sila lihat muka surat nombor, kita tengok muka surat nombor muka surat nombor 5. Kita jumpa muka surat nombor 5 untuk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allamal Qur'an. Okay. Allama membawa maksud yang telah mengajarkannya. Al-Quran merujuk kepada Al-Quran. Okay. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan siapa yang mengajar Quran. Quran diajar kepada siapa? Jadi ayat ini untuk memahaminya, allama Al-Quran, yang telah mengajarkan. Siapa yang telah mengajarkan? Maka kita perlu merujuk kepada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama Allah menyebut tentang dirinya yang memiliki sifat Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman pada ayat yang pertama itulah yang telah allama, yang telah mengajarkan Al-Quran. Okay. Ayat yang kedua ini, kalau kita lihat dalam nota muka surat nombor 5 atas sekali tu, ayat yang kedua sampailah kepada ayat yang ke-13, kita akan belajar nanti. Ia adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat duniawi dan juga nikmat ukhrawi. Kenapa kita sebut tentang nikmat? Kerana apabila menyebut tentang nama Allah Ar-Rahman, ia sangat dekat dengan nikmat. Okay. Ayat ini kalau kita lihat nota muka surat yang kelima, apa kata kita lihat muka surat nombor yang ke-6. Tengok muka surat yang ke-6, bawah sekali tu ada ulasan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Okey, tuan-tuan jumpa maklumat tu? Okey, Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat yang kedua ni. Dia kata Allah Ta'ala bagi tahu kepada manusia apa yang dia kurniakan, apa rahmatnya, iaitu dari sudut Allah menurunkan
Al-Quran kepada hambanya. Bukan sekadar Allah kata turunkan Quran, tetapi Allah juga memudahkan untuk manusia menghafal, memahami Al-Quranul Karim. Okey. Tengok muka surat yang kelima. Sebab tu tuan sangat memerlukan kepada nota. Okey, kerana maklumat ni sama je. Dalam nota yang tuan rujuk tu, saya pindahkan ia dalam bentuk PowerPoint. Sama je. So jangan bimbang. Okey, menurut Al-Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di mengatakan ayat yang 'allamal Quran ni Allah nak bagi tahu juga Allah lah yang ajar pada para hambanya macam mana lafaz tu, maksudnya sebutan huruf dia, bunyi huruf dia macam mana, baris dia macam mana, Allah lah yang ajar. Macam tu juga Allah yang mengajarkan Al-Quran juga membawa maksud. Allah juga mengajarkan dari sudut maknanya. Jadi kita yang belajar makna ni, yang belajar tafsiran ayat ni, termasuk di dalam maksud ayat tadi yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi cara Allah ajarkan Al-Quran ini, Allah Ta'ala mudahkan kepada orang belajar Quran. Memang dia akan dapat baca Quran. Dan kalau orang belajar makna, dia akan boleh faham ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tak ada orang yang belajar Quran yang dia tak pandai-pandai. Tak ada. Dia belajar, dia pasti boleh membaca Al-Quranul Karim. Jadi ayat yang kata mengajar Quran merujuk kepada dua, mengajar lafaz dan juga mengajar apa? Mengajar makna. Okey, jelas tuan-tuan bagi ayat yang kedua maknanya? Okey. Timbul persoalan seperti yang mana yang pernah kita kemukakan sebelum ini, mengapa awal-awal nikmat, iaitu awal-awal ayat selepas menyebut dia Rahman, kenapa Allah sebut mengajarkan Al-Quran? Maksudnya Allah ni Ar-Rahman. Apa bukti dia Rahman? Apa bukti rahmatnya luas? Allah menyebutkan yang pertama sekali, iaitu yang telah mengajarkan Quran. Kenapa sebut mengajarkan Al-Quran? Disebut yang paling awal sekali dalam banyak-banyak nikmat dalam surah Ar-Rahman. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, buku surat yang kelima, perenggan yang ketiga tu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan kerana nikmat Quran ini merupakan nikmat agama yang paling pokok sekali dan yang paling agung. Secara tak langsung, sebenarnya dalam surah Ar-Rahman ni Allah nak menyebutkan tentang nikmat apa? Nikmat dari sudut kerohanian, nikmat pada agama. Kita jangan ingat apabila sebut nikmat dunia saja, tidak. Surah Ar-Rahman kita akan jumpa banyak ayat yang Allah menyebutkan nikmat yang Allah beri kepada manusia juga sebenarnya adalah pada nikmat agama. Sebab tu kita selalu dengar tuan-tuan guru sebut tentang apa? Syukur tuan-tuan, kita dapat nikmat apa? Nikmat Islam. Kita dapat nikmat apa? Nikmat iman. Orang terlupa nak sebut tentang nikmat, dapat nikmat jadi orang Islam ni nikmat yang besar sebenarnya. Nikmat dapat kenal Allah, nikmat yang sangat besar. Nikmat boleh ingat Allah, nikmat Allah yang besar. Jadi pada ayat ini kenapa disebut dulu tentang Al-Quran? Kerana dia adalah nikmat yang paling apa? Nikmat yang paling agung sekali. Jadi apabila kita sebut nikmat yang paling agung, dapat baca Quran, dapat faham Quran. Jadi yang kita duk buat hampir setiap hari ni 20 minit, lepas tu sambung pula dengan tadarus dengan kawan-kawan, malam baca Quran, siang baca Quran. Sebenarnya kita sedang menikmati apa? Kita sedang merasai nikmat yang paling agung yang Allah beri kepada manusia. Sedangkan ada manusia di luar sana yang dia tak ambil peduli pun tentang Quran. Tak pandai baca, lantaklah. Dia tak nak ambil usaha untuk dia faham. Sedangkan itulah nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada manusia. Sebab tu disebut
pada awal-awal ayat sebelum menyebut tentang penciptaan manusia dan sebagainya. Nanti kita akan jumpa tentang nikmat matahari. Semua orang tahu kepentingan matahari, tetapi Allah tidak menyebut matahari itu yang paling utama. Allah susun ke belakang ke bawah, tetapi Allah dulukan tentang Al-Quranul Karim. Okey, ayat ni juga, ayat yang kedua ni, kalau kita rujuk muka surat yang kelima, perenggan yang bawah sekali itu, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Tafsir Adwaul Bayan menjelaskan, ayat yang kedua ini secara tidak langsung, ayat ini untuk menjawab, membantah siapa-siapa yang mengatakan kalau Nabi Muhammad yang reka Quran, ayat ni kata tak. Sebenarnya yang membuat Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, sebenarnya siapa? Ia adalah Allah. Jadi bukan nabi yang mereka Al-Quran, tetapi ia diajar oleh Allah Ar-Rahman. Okey, ayat ni cukup dengan kadar itu tafsiran ayat. Yang paling penting kita tengok kepada pengajaran. Cuma dalam nota ni yang tuan-tuan dapat tu dia tak ada pengajaran. Saya minta maaf banyak-banyak. Tapi tak apa. Nanti saya beri nota yang tambahan. Dalam nota tambahan tu dia akan ada pengajaran, dia akan ada tindakan selepas tadabbur. Sebab nota ni nota lama sebelum PKP dulu. Lama dia nota ni. Tapi saya minta maaf, saya dengan kelemahan diri, masa cukup Allah bagi, tapi kelemahan diri ni nak atur waktu tu agak lemah lah. Jadi tak sempat nak buat dah bentuk PowerPoint. Tapi tak apa, nanti saya berikan nota tambahan. Boleh tuan-tuan dan puan ya? InsyaAllah. So tuan-tuan kena tunjuk sifat rahmat tuan-tuan lah kepada saya. Nanti saya beri nota yang pengajaran ni. Jangan bimbang, saya tengah siapkan. Nanti saya bagi yang kedua. Okey, kita terus pergi kepada pengajaran ayat. Tapi sebelum tu kalau tuan-tuan tengok ulasan Asy-Syanqiti ni, dia kata ayat ni secara tak langsung Allah nak menolak mana-mana dakwaan yang kata yang ajar Quran itu Muhammad yang reka. Sebab tu dia boleh ajar. Jawapan itu sebenarnya tidak benar. Kerana yang mengajar Quran adalah Allah. Allah bagi tahu kepada malaikat Jibril ajar kepada Nabi ajar kepada para sahabat ajar kepada anak murid ya tabi'in ajar kepada atba'ut tabi'in, sampailah kepada kita. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat dalam nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan tu, ada muka surat yang ke-6, saya ada nukilkan beberapa contoh ayat yang manusia pada zaman Nabi dulu menuduh bahawa Nabi Muhammad lah yang mereka Al-Quranul Karim. Okey, boleh tengok muka surat yang ke-6. Baik, kita terus pergi kepada pengajaran. Okey, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang kedua ini? Nombor 1. Pelajaran yang pertama, ayat yang kedua ini menunjukkan bahawasanya Allah mengajar kita Al-Quran ni. Allah turunkan Quran, lepas tu Allah tak biarkan manusia tak pandai baca Quran. Tapi Allah akan pastikan manusia yang belajar, Allah akan pandaikan dia pandai membaca Al-Quranul Karim. Sebenarnya penurunan Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat baca Al-Quran, dapat faham Al-Quran, sebenarnya ia merupakan tanda apa? Tanda rahmat, kasihnya Allah kepada manusia. Jelas tuan-tuan, pengajaran yang pertama, maknanya tanda Allah kasih, Allah rahmat kepada manusia. Allah turunkan Quran dan Allah pastikan manusia yang belajar Al-Quran tu dia boleh pandai membaca, dan kalau dia usaha untuk faham, Allah akan fahamkan dia. Itu menunjukkan kasihnya Allah kepada manusia. Jadi alhamdulillah, tanda Allah kasih kepada orang-orang yang beriman ni, siapa belajar,
Allah akan pandaikan dia. Itu sebenarnya tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni dia tahu kita perlu apa sebenarnya. Manusia ni perlu apa dalam hidup dia? Dia perlukan Quran. Lepas tu disebutkan Quran dulu. Jadi apabila dia perlukan, manusia perlukan Quran, maka dia turunkan Quran dan dia ajar kepada manusia. Okey, jangan abaikan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada manusia dengan meninggalkan Al-Quranul Karim. Pelajaran nombor 2, sebenar-benarnya yang mengajar Al-Quran itu bukan guru kita. Sebenar-benarnya guru yang paling guru sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Setuju? Kalau tanya guru kita, Pak Ustaz belajar dari siapa? Dia akan kata belajar daripada guru dia, syekh dia. Akhir hujungnya dia belajar daripada siapa? Dia belajar daripada Nabi SAW. Nabi belajar daripada siapa? Nabi belajar daripada Jibril. Jibril belajar daripada siapa? Jibril belajar daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi selama ni yang kita faham Al-Quran, yang pandai bukan guru kita sebenarnya yang ajar, tapi hakikat yang sebenar-benarnya ia sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Yang ketiga, kita dapat belajar Al-Quran adalah kalam Allah. Dia bukan rekaan manusia. Sebab yang ajar Quran adalah Allah. Baik, setelah faham 3 pengajaran ni, mari kita bincangkan apa yang kita perlu bertindak setelah kita faham ayat yang kedua tadi. So apa kita kena buat ni? Kita dah tahu dah nikmat Allah yang paling agung Quran. Nikmat Allah paling agung Quran. So apa kita kena buat? Maka tindakan yang pertama, cara kita mensyukuri nikmat turunnya Quran adalah dengan kita belajar cara untuk membaca Al-Quran. Belajar. Jangan malu-malu. Walaupun umur dah naik 60 tahun, 70 tahun, belajar Quran. Kalau malu belajar berbentuk terbuka, belajarlah secara diam. Belajar. Ada banyak cara faham belajar Quran. Surah Iqra sebagainya, belajar. Sebab kita tak nak kita pergi dari dunia ni, hidup kat muka bumi Tuhan ni, kita dapat rasa macam-macam nikmat dah. Nikmat harta, nikmat makan, nikmat macam-macam nikmat kita dapat rasa dah. Tetapi kita tak cuba untuk merasai nikmat Al-Quranul Karim. Jadi belajarlah. Okey. Untuk kempen supaya belajarlah Al-Quran ni, hari demi hari, saya nukilkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk motivate kita. Yang pertama, kita selalu dengar hadis riwayat Al-Bukhari, orang yang paling baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajar Al-Quran. Tuan-tuan suka tak kalau Allah kata kamu orang baik, kamu hamba yang baik? Tapi bukan hamba yang baik, kamu hamba yang paling terbaik. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dia belajar, dia mengajar Al-Quran. Betul tuan-tuan, kalau dah belajar Quran dengan guru-guru, ajarkan juga pada anak-anak, ajarkan juga kepada cucu-cucu, ajarlah kepada siapa pun. Okey. Belajar Al-Quran dalam hadis ini merangkumi 2 lah. Belajar pada lafaz, belajar juga pada apa? Belajar juga pada makna. So kita pagi ni, tiap-tiap pagi kita belajar ni 20 minit, sebenarnya kita nak belajar dari sudut apa? Dari sudut makna ayat. Ia juga termasuk di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Okay. Kenapa kita nak usaha belajar membaca Al-Quran? Kerana kita tahu dalam hadis Nabi, pahala yang Allah beri kepada membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah bagi berapa? Allah bagi 10. Tadi kita baca berapa huruf?
Ain lam mim, allama, alif lam qaf ra hamzah nun, al-Quran. Berapa pahala kita dapat? Banyak. Bayangkan, Allah bagi pahala mudah je. Allama al-Quran, Allah bagi satu huruf ain 10, lam 10, mim 10, sampailah habis. Baik. Hadis lain tuan-tuan, ini adalah untuk kita bertindak juga tentang tindakan yang pertama tadi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, kerana nanti di hari akhirat dia datang bagi syafaat kepada kita semua. Tuan-tuan, kita tak boleh harapkan manusia di sekeliling kita untuk bagi syafaat, tetapi yang kita sangat harap yang boleh tolong kita nanti di alam kubur, yang boleh tolong kita di akhirat adalah Al-Quran. Jangan patah semangat. Jangan malu untuk belajar Quran. Jangan habiskan masa dengan tidak mempelajari Al-Quran. Kerana Al-Quran nanti akan tolong kita apabila kita mati, alam kubur sampailah hari kiamat. Kerana dia ada memberikan syafaat. Okay, tuan-tuan, waktu dah 21 minit. Esok kita akan ulang kembali ayat yang kedua, tapi kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Kerana kita tak perlu terkejar-kejar nak belajar, nak cepat habis surah Ar-Rahman. Kerana perkataan allama tu, ada sabdu tu merujuk kepada Allah mengajar Al-Quran itu mengambil masa yang lama. Jadi pelan-pelan kita belajar. Yang paling penting kita faham ayat, kita tahu pengajaran, dan kita tahu apa yang kita kena buat setelah kita memahami ayat-ayat tersebut. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi ayat yang kedua dari sudut tindakan. Kemudian kita sambung terus kepada ayat yang ketiga. Okay. Tuan-tuan, cukup nota ataupun tidak, nota itu percuma ya. Ada sahabat kita yang telah menginfakkan pembelanjaan mencetak nota ini. Kalau tak ada nota, tolong maklumkan. InsyaAllah kita akan cetak lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.